Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Tuhan yang Maha Agung, dan kita mengucapkan takbir dengan sebanyak-banyaknya dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kerana kita sudah pun masuk dalam 10 awal Zulhijjah, iaitulah hari-hari yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjari kita dan memberikan taufik kepada kita untuk memperbanyakkan amal pada hari-hari yang istimewa yang Allah Ta'ala suka beramal padanya. Allah Ta'ala suka amalan yang dilakukan padanya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihin ahabbu ila Allah min hadzal ashar." Tidak ada hari dalam setahun yang amalan salih di dalamnya lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, iaitu hari 10 ini, 10 awal Zulhijjah. Sahabat tanya, walal jihadu fi sabilillah, tak terbandingkah dengan jihad fi sabilillah? Maka Nabi kata, walal jihadu fi sabilillah, tak terbanding juga dengan jihad fi sabilillah, melainkan seorang lelaki yang keluar berjihad dengan nyawa dan hartanya, lalu dia tak kembali dengan sesuatu pun. Dan antara amal salih yang kita boleh buat ialah kita duduk dalam majlis ilmu, kita jaga salat 5 waktu, kita berpuasa sunat, kita berzikir dan bertakbir dengan takbir yang mutlak bila-bila masa yang kita nak. Kita bertakbir pada takbir yang muqayyad apabila sampai 9, 10 dan hari-hari tasyrik. Kita berkorban, menyembelih korban udhiyah, dan seterusnya segala amal salih yang kita lakukan. Namun semua perkara itu tidak akan bermakna bagi kita seandainya di dalam hati seseorang itu tidak ada keimanan kepada Allah. Abu Jahal, Abu Lahab duduk di Mekah lagi. Mana kita kata dalam 10 awal Zulhijjah ni, apa amalan paling utama? Buat haji. Sebab haji ni kelebihan 10 awal Zulhijjah pun dia dapat, kelebihan Mekah pun dia dapat, kelebihan ibadat pun dia dapat. Ibadat haji ni tak ada tempat lain, hanya ada di Mekah je. Tapi dalam keadaan tu, Abu Jahal, Abu Lahab, orang duduk di Mekah ni, mereka tak mendapat manfaat sedikit pun. Allah Ta'ala kata, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Apakah kamu menjadikan memberi minum kepada para jemaah haji, menjaga Masjidil Haram, kalau hanya sekadar itu, apakah kamu merasakan dia sama dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat? Maknanya kamu ni tak beriman kepada Allah, cuma kamu waktu hidup dulu bagi makan dan bagi minum kepada jemaah haji.
lalu dia anggap benda tu baik. Allah Ta'ala kata, apakah kamu sangka bagi minum kepada jemaah haji tu, jaga Masjidil Haram, sama nilai dengan iman kepada Allah dan Rasul? La yastawuna indallah, tak sama. Kalau kamu hanya sekadar bagi minum kepada jemaah haji, jaga Masjidil Haram, dan kamu tidak beriman kepada Allah, tidak ada nilainya di sisi Allah. Tidak akan sama dengan taraf iman kepada Allah dan hari kiamat. Jadi sebab itu saya katakan sekali lagi, bila kita berada dalam 10 awal Zulhijjah, sebaik-baik hari dalam setahun, semua ni tidak akan bernilai seandainya seorang itu tidak menjaga akidahnya. Benda paling utama yang kita nak jaga ialah keimanan kepada Allah dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Mekah, dia ada kemuliaan, tapi kerana dia mensyirikkan Allah dengan sesuatu, segala kemuliaan itu hilang daripada mereka. Sebab tu tajuk kita pada malam ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, iaitulah peperangan antara tauhid dan juga syirik. Tauhid dengan syirik ni senantiasa bertembung, tak akan damai. Tuan-tuan kata, tak payah caralah, tak boleh. Senantiasa ada perang antara tauhid dengan syirik, di mana sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam menyeru kaumnya untuk beribadah kepada Allah semata-mata dan meninggalkan ibadah kepada berhala. Zaman Nabi Nuh lagi dah bermula peperangan antara tauhid dengan syirik. Nabi Nuh berada di tengah kaumnya selama 950 tahun. Dia menyeru kaumnya kepada tauhid, tetapi penerimaan mereka sungguh di luar jangkaan. Secara jelas Al-Quran menggambarkan penolakan mereka. Dalam firman Allah surah Nuh ayat 23 dan 24, Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu la tadharunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. Maksudnya, dan mereka, yakni kaum Nabi Nuh berkata, atau mereka berkata, la tadharunna, jangan sekali-kali kamu meninggalkan, waddan, penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, ولا تذرن وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا, jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula kamu tinggalkan penyembahan waddan, suwa'an, yaghutha, ya'uqa wa nasra. 5 tu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini adalah nama-nama orang salih dari kaum Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal dunia, syaitan membisikkan kepada kaumnya agar mereka membuat patung orang-orang salih tersebut di tempat duduk mereka, dan agar memberinya nama sesuai dengan nama-nama mereka. Maka mereka pun melakukan perintah syaitan tersebut. Pada awalnya patung-patung itu tidak disembah, tetapi ketika mereka semua sudah binasa dan ilmu telah diangkat, mulailah patung-patung itu disembah. Ini asal usul macam mana berlakunya penyembahan berhala. Asal usul penyembahan berhala. Orang nak sembah berhala ni, dia tahu benda tu patung, tapi apakah yang menyebabkan dia sembah patung tersebut?
Kerana mereka bukan menganggap patung tu sekadar patung. Sebaliknya patung tu ada background dia, history dia, sejarah dia. Maka bermula penyembahan berhala ni berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Macam mana bermula? Ada orang soleh. Orang soleh ni disayangi oleh masyarakat. Kemudian orang soleh ni mati. Syaitan pun datang membisikkan kepada masyarakat, kamu buatlah patung sebagai tanda kenangan kamu terhadap orang-orang soleh itu. Maka mereka pun terpengaruh dengan ajakan syaitan. Dia pun buat patung. Patung tu diletak tempat orang soleh tu duduk. Dan diberi nama patung tu dengan nama orang soleh tu. Ni tempat tinggalnya, tempat duduknya Waddan. Dia buat patung, dia letak nama patung ni Waddan. Suwa'an, dia buat patung, nama dia sama seperti orang soleh tu. Lalu patung-patung ini dihormati seperti mana mereka menghormati orang soleh tu waktu mereka hidup. Lama kelamaan orang generasi yang buat patung tu pun mati. Datang generasi selepasnya dan datang generasi selepasnya, lalu mereka ini jahil dan ilmu masa tu diangkat. Akhirnya mereka menganggap orang-orang soleh ini boleh membantu mereka, dan orang-orang soleh ini perantara antara mereka dengan Allah. Akhirnya mereka pun sembah patung tu sebagai perantara antara mereka dengan Allah, padahal orang soleh tu dah mati. Kalau orang soleh tu hidup, dia boleh pergi, ustaz, panggil ustaz lah orang soleh tu lah contohnya, tok guru, syekh, saya ni ada hajat, boleh dah tolong doakan kepada Allah agar Allah kabulkan hajat saya. Tok guru tu dia masa hidup, dia jawab, insya-Allah nanti saya doakan. Dia pun bangun solat tahajud, dia doa kepada orang tu. Maka itu wajar sebab waktu tu orang soleh masih hidup. Setelah orang soleh tu mati, beliau kat patung, maka mereka mendatangi patung tersebut seperti mana mereka mendatanginya waktu mereka orang soleh tu masih hidup. Lalu dianggap patung-patung tersebut boleh menjadi perantara antara mereka dengan Allah seperti mana waktu mereka itu masih hidup. Maka lama kelamaan berlakulah penyembahan berhala. Itulah asalnya. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok patung-patung ni semua ada background. Ada background. Bukan sekadar kita buat patung pergi letak tu, dia ada cerita di sebaliknya menyebabkan orang anggap patung tu ada kuasa, ada manfaat. Boleh suka-sukanya menjadi perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya datanglah para rasul setelah Nabi Nuh alaihi salam. Mereka menyeru kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan apa yang mereka sembah selain Allah, sebab mereka tidak berhak untuk disembah. Jadi sejak zaman Nabi Nuh, setiap nabi-nabi datang lepas daripada tu, kerja mereka adalah untuk memerangi kesyirikan. Seperti mana Nabi Nuh memerangi kesyirikan kaum dia. Lalu sebab tu saya katakan sebelum daripada ni, dakwah tauhid ni adalah dakwah para nabi. Nabi-nabi ni dia datang, semua sekalian nabi ajak manusia, tinggalkanlah sembahan-sembahan lain, sembahlah hanya kepada Allah semata-mata. Inilah dakwah Nabi.
Dan inilah dakwah yang kita warisi daripada Nabi. Dan inilah yang mesti para ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi yang berjuang untuknya. Semua orang yang sayang kepada dakwah Nabi mesti ajak orang tinggalkanlah permintaan, permohonan kepada selain Allah, berdoalah hanya kepada Allah. Tapi kita ni bunyi macam mudah tuan-tuan. Bunyi macam mudah, iyalah memang macam tu. Tapi bila kita terjun ke medan dakwah, kita akan dapati perkara ini akan banyak penentangannya. Sebagai bukti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 tahun Nabi berakhlak mulia, semua orang sayang. Sebab masa tu Nabi belum dilantik menjadi Rasul. Setelah Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi mengajak orang tinggalkan selain Allah, berimanlah dan menyembahlah hanya kepada Allah. Maka di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperangi. Hanya kerana ajak, marilah kita hanya menyembah kepada Allah. Sebab tu hari ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang orang kata kepada ustaz-ustaz yang ajak kepada tauhid ni ekstremis dia tu. Nak doa kepada kubur pun tak boleh, suka mensyirikkan orang. Bukan masalah boleh atau tidak, masalahnya kita nak ajak kembali kepada tauhid. Mintalah kepada Allah semata-mata, kerana Allah Azza wa Jalla sudah mengajar kita dalam Al-Fatihah pun, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ada orang ajak pergi berdoa di kita sekarang ni, kita bimbang. Kalau dulu orang soleh tu dijelmakan dalam bentuk patung, zaman sekarang ni dia tak buat patung. Tapi zaman sekarang ni dia besarkan kubur-kubur menjadi binaan-binaan yang indah dan cantik. Sehingga walaupun tak ada rupa Tok Guru tu, kubur mereka sudah cukup menjadi perantara kepada orang yang nak berdoa kepada selain Allah. Apa yang mereka buat di kubur sama dengan apa yang penyembah berhala buat di patung berhala. Kalau dia kata apa? Kami tak minta dengan dia, ya sama orang penyembah berhala jawab gitu juga. Kami minta dengan Allah, cuma ini perantara saja. Sama. Jadi peperangan tu akan senantiasa ada. Kerana sejak daripada zaman Nabi Nuh alaihissalam datang Nabi Hud, begitulah juga Nabi Hud memerangi kaum dia yang syirik kepada Allah. Dalil dalam ayat Quran, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Bila mari kaum Samud, Nabi Saleh datang kepada kaum Samud, benda sama dia ajak, wahai kaum Samud, berimanlah kepada Allah semata-mata. Mintalah kepada Allah, sembahlah Allah semata-mata. Mari pula Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun ajak kaum dia sembahlah Allah semata-mata. Jadi semua para nabi, mereka berdakwah kepada kaum dia agar meninggalkan permintaan dan sembahan kepada Tuhan-Tuhan lain dan hanya berdoa, meminta, menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa. Jadi pertembungan ni zaman berzaman tak habis. Zaman Nabi Nuh ada, zaman Nabi Hud ada, zaman Nabi Saleh ada, zaman Nabi Ibrahim ada, zaman Nabi Musa ada, zaman Nabi Muhammad ada, dan zaman sampai kiamat pun akan ada. Peperangan antara tauhid dan juga syirik ni. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau dia digelar dengan As-Sadiqul Amin,
Bila Nabi tanya kepada penduduk Mekah, percaya ke tak? Kalau aku kata belakang gunung ni ada tentera nak serang kota Mekah, mereka kata kami akan percaya sebab kamu tak pernah berdusta. Sayangnya mereka kepada Nabi. Lalu Nabi kata, aku nak bagi peringatan kepada kamu bahawa depan kamu nanti setelah daripada mati adanya azab yang sangat-sangat dahsyat. Itulah hari akhirat. Bangun terus Abu Lahab, bangun terus. Padahal Abu Lahab ni orang paling sayang kepada Nabi, antara yang paling sayang kepada Nabi. Dialah yang memerdekakan hamba setelah dengar kelahiran Nabi. Seronoknya terima berita lahir anak saudara dia. Tapi waktu Nabi mengajak kepada tauhid, dialah yang bangkit bangun mula-mula dan dialah yang maki Nabi depan-depan. Dia kata, tabballaka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, alihadza jama'tana, kerana ini kamu kumpulkan kami. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat Quran. Allah cela balik Abu Lahab dan isterinya, tabbat yada abi lahabin fatab. Celakalah Abu Lahab, dan celakalah tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Dan juga Allah Ta'ala kata, wa mra'atuhu hammalatal hatab, isterinya pula memikul kayu api. Jadi Nabi pun dimusuhi. Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul pun, Waraqah bin Naufal dah bagi tahu dah. Ingat tak sejarah tu? Waktu Nabi dapat di Gua Hira tu, Waraqah bin Naufal dah bagi tahu dah, kamu akan dimusuhi oleh kaum kamu. Sehingga Nabi tanya Waraqah, apakah kaum aku akan memusuhiku? Kata Waraqah bin Naufal, tidak ada seorang pun yang datang bawa seperti yang kamu bawa ni, kecuali dia akan dimusuhi. Dia memang sungguh sampai hari ini, siapa yang datang mengajak manusia tinggalkan sembahan selain dari Allah, dia akan dimusuhi. Tuan-tuan tengok Dr. Zakir Naik, dia berdakwah cerita dia nak ajak orang masuk Islam. Tak ada pun dia ajak orang pergi berperang, tak ada. Dia hanya ajak orang beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Agung, satu-satunya Tuhan yang benar. Tapi dia dimusuhi sehingga akhirnya dia diancam bunuh. Cik baiklah, alhamdulillah dia datang berlindung ke tempat kita Malaysia ni. Dengan izin Allah dia selamat di sini. Musuh tu baru dia. Banyak lagi orang-orang yang mengajak beriman kepada Allah semata-mata. Ayolah kita beriman kepada Allah, berdoa kepada Allah semata-mata. Mereka akan dimusuhi. Mereka akan dimusuhi. Dan digelar macam-macam gelaran yang dia bagi kerana permusuhan itu. Baik. Pada zaman kita ini, seorang Muslim lainnya, seorang Muslim mengajak sesama saudara Muslim lainnya kepada akhlak, kejujuran dan amanah, ia tidak akan menemukan orang menentangnya. Kita ni kalau kita ajak orang jadi baik, jujur, amanah, akhlak, takkan ada orang musuh kita. Sebab apa? Sebab semua orang suka benda tu. Sehingga ada yang kata mana-mana agama pun sama je, yang penting kita jadi baik je. Memang sebab semua agama suka buat baik ni. Tetapi apabila mereka mengajak orang kepada tauhid yang mana telah menjadi dakwah para rasul, iaitu berdoalah kepada Allah semata-mata dan tidak memohon kepada selain Allah, baik pada para nabi, para wali, kerana mereka juga adalah hamba kepada Allah, nescaya orang segera menentangnya dan menuduhnya dengan berbagai tuduhan dusta. Ada satu hari
seorang Palestin, orang Arab. Orang Palestin dia pergi ke Mesir. Bila dia pergi ke Mesir, dia tengok orang pergi kat kubur Husain. Dekat Kahirah ni ada satu kubur Husain. Dia pun tengok ada makcik duduk jaga kubur tu. Makcik tu duduk layan orang masuk, dia dapat duit lah makcik tu, dia jaga kubur. Ada orang masuk, dia pun kata, pergilah kamu berdoa kepada Husain. Pergilah kamu berdoa kepada Husain. Jadi orang Palestin ni, dia masuk, dia kata tanya makcik. Makcik ajak dia masuk. Masuklah kamu. Dia tanya, makcik masuk buat apa? Masuklah, mintalah dengan Husain hajat-hajat kamu tu. Orang Palestin ni jawab kepada makcik tu, kenapa kita kena minta dengan Husain? Bukankah kita patut minta dengan Allah saja? Makcik tu duduk diam sekejap. Tiba-tiba makcik tu jerit, Wahabi, dia kata, Wahabi. Terkejut orang Arab Palestin tu. Dia berkata, takkanlah kerana aku ajak dia menyembah, minta dengan Allah sahaja, sudah diberi gelaran tersebut. Dia kata, ajaibnya. Padahal aku hanya ajak dia, makcik, kenapa perlu minta dengan Husain? Sepatutnya kita kena minta dengan Allah. Ni cerita benar ni tuan-tuan, bukan saya reka tak. Maknanya apa? Kadang-kadang orang tu dimusuhi hanya sekadar dia ajak orang minta kepada Allah. Contoh tempat kita, ada kubur keramat di mana? Pulau Besar. Ada kubur-kubur apa, orang pergi buat minta hajat dan sebagainya. Kita kata, saudara, mintalah kepada Allah. Hajat yang kita nak tu semua ada pada Allah. Tak perlulah kita pergi kepada kubur-kubur keramat macam tu. Di saat kita cakap macam tu, tuan-tuan yakinlah apa yang telah menimpa para nabi akan turut sama datang menimpa kita. Kerana itu adalah sunnatullah. Mungkin tuan-tuan rasa, iya ke? Tapi inilah yang disebut dalam Quran, setiap nabi-nabi dimusuhi hanya kerana mengajak orang beriman dan meminta kepada Allah semata-mata. Kemudian jika sang da'i mengetengahkan ayat yang di dalamnya terdapat ajakan kepada tauhid, mereka tidak segan-segan menuduh dengan mengatakan ini adalah golongan yang sesat. Dan di manakala sang dai membawa ayat, membawa hadis, wa idza sta'anta fasta'in billah, juga mereka menolaknya. Dan mereka padahal apa yang diajak oleh mereka ialah berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kita ajak meninggalkan sembahan selain dari Allah, seperti mana para nabi dulu ajak kaum dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para pendakwah, para sahabat semua, para jemaah, apabila kita memahami dakwah para rasul, dan apabila kita nak menyambung kerja para rasul, maka bersabarlah, kerana apa yang menimpa para rasul akan datang kepada orang-orang yang menyambung dakwah mereka. Sunnatullah itu begitu. Setiap orang Islam hendaknya menerima dakwah kepada tauhid dan mencintai para pendakwah yang mengajak kepada tauhid, kerana sesungguhnya tauhid adalah dakwah para rasul secara keseluruhan. Semua rasul ajak kepada tauhid.
dan dia juga dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang mencintai Rasul, sewajibnya dia mencintai dakwah kepada tauhid, dan sesiapa yang membenci dakwah kepada tauhid berarti dia membenci dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali kepada titik asal kita, apa itu tauhid? Tauhid ni makna memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak bagi tahu, kalau sekadar iman kepada Allah tu, mengakui Allah tu Tuhan, itu sebenarnya mudah. Kerana itu sekadar pengiktirafan dan pengakuan. Tetapi yang payahnya ialah apabila kita diminta membuktikan keimanan kita dengan amalan ibadah yang kita tidak akan mempersembahkan ibadat kita melainkan hanya kepada Allah. Kalau sekadar nak kata siapa cipta langit dan bumi? Allah. Yang tu orang jahiliyah pun buat macam tu, boleh jawab macam tu. Tetapi apabila diminta hanya menyembah kepada Allah, maka mereka pun menentang Nabi. Kalau sekadar nak kata Allah tu Tuhan, tak ada masalah. Sebab itu mudah, kerana hanya sekadar mengakui Allah tu Tuhan, mengiyakan kekuasaan bagi Allah. Dan Allah memang sudah berkuasa. Kalau orang mengiyakan ke ataupun tidak, memang Allah maha berkuasa dah. Cuma ujian bagi kita ni ialah, setelah kita mengakui kekuasaan Allah, kita mesti mempersembahkan ibadat kita hanya kepada Allah. Dan di sinilah ujian. Nak doa hanya kepada Allah, nak sujud hanya kepada Allah, minta pertolongan dalam perkara-perkara yang gaib hanya kepada Allah. Di sinilah ujian yang kita kena. Allah Ta'ala nak pilih kita sama ada betul-betul beriman kepada Allah ataupun tidak. Dan inilah yang kita panggil sebagai tauhid. Kita tidak meminta, tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah, seperti mana Allah Ta'ala kata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faham malah ayat tu betul-betul. Kalau kita faham, itulah maknanya tauhid. Bersama kita kata, berarti kita mesti menafikan semua sembahan-sembahan lain selain dari Allah. Kita takkan minta patung kau, kubur kau, apa kau, kita kata aku akan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbalik kepada isu yang berbangkit. Kalau orang tanyalah, kenapa dia nak minta kepada patung-patung atau kubur-kubur ataupun orang-orang soleh? Pertama, mungkin dia kata orang ni orang soleh, dia hidup dalam kubur dia, maka kita boleh minta tolong dengan dia. Yang kedua, mungkin dia kata roh orang soleh ni lebih baik daripada tu jasad dia. Zaman dia hidup, dia ada jasad dia kotor. Kemudian bila dia mati, roh dia dah suci. Ini mungkin dia jawab macam tu, syubhat dia. Lalu ataupun dia kata kita mengharapkan berkat daripada orang soleh ni. Maka jawapan dia, tuan-tuan, kesemua tiga-tiga perkara ni, kalau kita tanya mana lebih besar apa yang ada pada mereka dengan yang ada pada Allah Tuhan yang Maha Esa. Kalau dia kata dia hidup, Allah ni Maha hidup dan tak akan mati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kenapa nak dahulukan orang yang telah mati kemudian dia anggap hidup dalam kubur dia, sedangkan kita ada Tuhan yang Maha hidup dan tak pernah mati dan tak akan mati. Kalaulah dia kata orang ni boleh memberi pertolongan kepada dia dengan sebab syafaat dan seumpama dengannya, maka kita katakan
Syafaat itu semuanya milik Allah. Lalu kita mintalah secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kata kita mengharapkan keberkatan, maka jawapannya Allah lah Tuhan yang sumber kepada keberkatan. Bukankah Allah Ta'ala kata tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barakahnya Allah, yakni maha luas kebaikannya, itu maksud berkah. Maha melimpah-limpah kebaikannya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi apa yang menghalang kita minta kepada Allah semata-mata, berdoa kepada Allah semata-mata, tunduk dan sujud kepada Allah semata-mata? Tidak lain dan tidak bukan, kalau ada orang yang terhalang daripadanya kerana mereka dalam hatinya ada kecenderungan kepada sesuatu selain dari Allah. Sebaliknya kita orang beriman, bila kita memahami makna tersebut, kita jaga betul-betul iman dan akidah kita agar dia selamat dan kita tak terjerumus ke dalam lembah kesyirikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka sebab itulah pada hari-hari yang agung ini, saya nak pesan sekali lagi pada tuan-tuan, antara perkara yang disunatkan bagi kita sekarang ni 10 awal Zulhijjah. Betul tak? Semua orang tahu hari ni 1 Zulhijjah. Malam ni masuk malam 2 Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah ni hari-hari yang sangat istimewa di sisi Allah. Hari-hari yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada perkara yang lebih istimewa dilakukan pada hari yang istimewa berbanding kita memurnikan keimanan kita, tauhid kita hanya kepada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala galakkan kita untuk banyak-banyak mengucapkan zikir kepada Allah, terutamanya takbir. Maka hari-hari begini kita takbir ni ada 2. Ingat. Pertama dia panggil takbir mutlak. Kedua takbir muqayyad. Takbir mutlak ni takbir bila-bila masa. Mutlak bila-bila. Jadi tuan-tuan bangun tidur nak takbir, pergi jabat takbir, naik kereta takbir, tengah masak takbir, jalan kaki ke masjid takbir, jalan kaki balik rumah takbir, bila-bila masa, mutlak. Yang ni bermula daripada bila 1 Zulhijjah lagi ni. Tapi ni takbir seorang-seorang lah, ikut kita lah bila-bilanya. Sampai bila berakhir? Sampai 13 Zulhijjah. Panjang-panjang tu takbir lah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, 2 orang ni kalau hari 10 awal Zulhijjah macam ni, dia akan keluar ke tempat-tempat orang ramai dan dia akan takbir, mengingatkan orang ramai supaya bertakbir juga kepada Allah. Antara yang dicadangkan untuk baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Macam kita takbir raya tu, tak berlagu pun tak apa, kita sebut macam tu je. Ini dipanggil takbir mutlak, bila-bila masa, sebanyak mana nak baca, bacalah. Karena hari ini Allah sangat suka dia dipuji dengan puji-pujian. Siapa yang duduk saja tak ada kerja ataupun sibuk pun, takbirlah. Dalam radio kereta tu pasang, buka MP3 ke, buka YouTube ke, cari takbir raya. Yang cari syahdu lah, mungkin sedih bawa kereta, cari semangat sikit. Kita bawa pun semangat. Itu takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad, takbir muqayyad ni dia spesifik sikit. Takbir yang diikat dengan waktu solat, nama bermuqayyad.
Berarti kita takbir ni setelah siap kali salat kita takbir. Lepas subuh takbir, lepas zuhur takbir, lepas asar takbir, lepas maghrib takbir, lepas isyak takbir. Berapa banyak bilangan tu pulang. Tapi disebut sebagai takbir muqayyad. Yang ni bermula bila? Bermula pada hari 9 Zulhijjah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, takbir yang kedua yang kita sebut tadi ialah takbir muqayyad yang diikat waktu solat. Lepas solat kita takbir, macam kita solat raya tu lah, macam hari raya Aidilfitri tu kan. Cuma takbir yang ni lagi lama daripada takbir raya puasa. Bermula hari ke-9 dah boleh takbir dah. Siang hari 9 tu dia kata boleh tak takbir dah. Malam ke-10 tu dah boleh takbir. Sampai bila berakhir? Berakhir pada terbenamnya matahari hari tasyrik. Hari-hari ini juga sudah cukup menggambarkan betapa hari raya Idul Adha dalam agama kita sebenarnya lebih besar kedudukannya berbanding hari raya Idul Fitri. Sehingga orang Arab dia panggil Idul Kabir.
Idul Saghir, hari raya Idul Fitri, hari raya kecil. Idul Kabir, hari raya besar, hari raya haji. Sebab apa dikatakan waktu besar? Sebab bilangan takbirnya ada pun 4 hari. Hak muqayyad, hak mutlaknya 13 hari. Tu baru takbir. Dan padanya ada amalan-amalan yang tidak ada pada hari-hari lain dalam setahun. Seperti contoh wukuf, tak berlaku dalam setahun melainkan hanya pada 9 hari bulan Zulhijjah. Jadi sebab itu depan kita ni hari-hari agung, tuan-tuan. Hari-hari agung. Hari ni 1 agung, 2 agung, 3 agung, kemuncaknya 9. Dan kemuncak lagi 10. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bila bersumpah wal fajri wa layalin ashri, demi fajar dan malam-malam yang 10, wasyaf'i, demi yang ganjil, wal watr, demi yang genap, wal watr, dan yang ganjil. Mana yang genap, mana yang ganjil? Yang genap tu 10 Zulhijjah, yang ganjil tu 9 Zulhijjah. Jadi Allah bersumpah dengan hari-hari kebesaran ini, nak menunjukkan depan kita ni besar. Paling utama 2 hari. Hari ke-9 hari Arafah. Hari ke-10 hari raya Idul Adha. Juga dikenali sebagai hari haji yang terbesar. Kerana pada hari tersebutlah berlakunya amalan haji paling banyak. Kalau 9 hari bulan, wukuf sahaja. Kalau malam, mabit di Muzdalifah saja. Tapi kalau hari ke-10, ada melontar jamrah Aqabah, ada sembelih korban, ada bercukur tahallul awal, ada tawaf di Kaabah, ada sa'i di Safa dan Marwah, dan genap tahallul tsani. Dia dinamakan sebagai hari haji terbesar, iaitu 10 Zulhijjah, hari raya kita lah. Jadi 2 hari ni paling utama. Kalau tuan-tuan sedar keutamaannya, 2 hari ni sangat istimewa. Dan pada 2 hari ni cara mengagungkan Allah berbeza. Cara mengagungkan Allah pada hari 9 Zulhijjah, bagi orang duduk di Mekah dan berniat haji, dia pergi wukuf di Padang Arafah, duduk di Padang Arafah daripada tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Itulah cara dia mengagungkan Allah di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah bagi orang yang mengerjakan haji. Bagi orang yang tak mengerjakan haji, cara dia mengagungkan Allah pada tanggal 9 Zulhijjah ialah dengan berpuasa sunat. Sebab tu Nabi kata, aku harap dengan puasa sunat hari Arafah diampunkan dosa setahun sebelumnya dan setahun selepasnya. Ada pun hadis tu dekat skrin. Dan alhamdulillah masjid kita dia buat program buka puasa hari Arafah. Maka pakat ramai-ramai puasa belakang puak kita. Dan ajak keluarga kita juga berpuasa. Anak-anak kita juga kempen dia berpuasa. Kerana ini bukan calang-calang hari. Ini hari terbaik dalam setahun. Tidak ada hari yang boleh menyamainya. Siangnya lebih baik daripada siang hari Ramadan. Malamnya lebih baik, melainkan nak dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar, yang Lailatul Qadar lebih utama. Tapi kalau secara umum 10 awal Zulhijjah ibadat padanya lebih baik daripada 10 akhir Ramadan. Sah fadilahnya. Yang kedua, mengagungkan Allah pada 10 Zulhijjah. Mengagungkan Allah pada 9 dengan apa kita kata tadi? Dengan puasa. Mengagungkan Allah pada 10 hari bulan Zulhijjah dengan cara apa? Pertama, memperbanyakkan takbir di pagi raya. Yang kedua, pergi salat sunat hari raya. Yang ketiga,
menyembelih korban di hari raya. Ini mengagungkan Allah pada 10 Zulhijjah. Tak akan berlaku siapa yang sembelih hari ke-9 dia boleh daging je, dia tak akan jadi korban. Korban mesti dilakukan pada 10 Zulhijjah dan dibenarkan untuk ditangguhkan pada hari-hari tasyrik sampai hari 13. Tapi yang paling utama ialah pada 10 Zulhijjah. Ini paling utama. Sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya pesan, biarlah kita merasakan keagungan hari-hari ini dan kita berusaha mengagungkan Allah dengan apa yang disyariatkan, apa yang Nabi kita ajar, bukan dengan cara kita yang sendiri-sendiri kita reka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Jagalah tauhid, jagalah iman, jagalah sunnah dan beramallah dengan panduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itulah yang dapat saya kongsi pada malam ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada kekurangan saya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.